Lepas tu kita 50 dah padam. Nak capai 50,000 lah ke mana? 50 tahun pun belum tentu hidup lagi. Kadang-kadang tak ada dah kita. Lepas tu tak sampai-sampai lah. Laju tak laju? Laju. Kita ambil nisbah macam ni. Kalau satu saat 300 kilo, ni hak cahaya bumi. Kalaulah 1 minit. 1 minit dia boleh pergi berapa? 300,000. 1 minit ada 60 saat. 300,000 kali 60. Berapa boleh pergi? Kalkulate. Ada kalkulate. 3 kali 6. 18 juta kan? 18 juta kilo. 1 minit, 18 juta kilo boleh pergi. Kalau 1 jam? 1 jam pun kena kali 60. 18 juta kali 60. Bukan juta dah kot, bilion berapa? $18 juta kali 60. 1 bilion 80 juta kilometer. 1 bilion 80 juta kilometer. Satu hari 1 bilion 80 juta kali 24. Berapa? Lambat 25 bilion 920 juta kilometer. Satu hari 25 bilion 920 kilometer. Agak-agak kalau kita ni duduk di Masjid Khairiyah, satu hari tu 25 bilion 920 kilometer. Sampai di mana? Tak tahu nak habaq. Sampai tahap satu hari tu aku ni duduk mana tak tahu ni. Orang pun tak ada, apa pun tak ada. Dah. Raksasa lepas dah. Atromen lepas dah, semua dah lebih lagi. Contoh nak abang. Tak tahu ke mana. Tu kelajuan. Pastinya Jibril berbeza. Baik. Sifat yang Nabi cerita tentang Buraq. Buraq ni lebih besar daripada apa dalam hadis? Lebih besar dari Kaldai. Kaldai ni dongki. Dan lebih kecil dari Bighal. Maksudnya Buraq tu kita kena letak tengah. Kaldai duduk bawah. Sebab dia lebih besar dari Kaldai, lebih kecil dari Bighal. Bighal tu apa Bighal? Habib Ramli sebut tu lah, bodoh macam baral tu. Bodoh macam baral. Bighal ni ialah kacukan kuda dan Kaldai. Anak hak lahir tu ialah Bighal. Kuda dengan Kaldai, yang lahir tu Bighal. Jadi Buraq ni kecil daripada Bighal. Satu lagi istilah, titik pada huruf ba tu buang, titik tu naik atas. Jadi huruf apa? Jadi huruf nun. Satu lagi nighal. Satu Bighal, satu nighal. Bighal induk kuda jantan, kuda betina, anak lahir Bighal. Kalau nighal, induk Kaldai jantan, kacuk dengan kuda betina. Hak lahir, nighal. Boleh beza? Tukar jantina induk tu. Kuda jantan, Kaldai betina, Bighal lahir. Kaldai jantan, kuda betina, hak lahir, nighal. Tu istilah. Tukar titik, ba naik atas jadi nun. Ada juga orang tanya, biasalah, budak-budak muda, otak pun muda, kadang-kadang advance pada kita. Kita pun tak terfikir apa dia tanya. Dia bukan nak mempersoalkan. Dia kata, boleh tak kalau Nabi tak naik Buraq? Maksud dia bila dia tanya lagu tu, kita expect kalau Nabi tak naik Buraq, Nabi nak berjalan lagu mana? Pasal apa Jibril tak peluk Nabi terus, tak kilik Nabi terus, terbang terus? Ni budak-budak punya otak lah. Budak-budak remaja. Maksudnya dia tak mau Buraq, maksudnya Jibril peluk Nabi ke dakak Nabi, terbang terus, ataupun dah Jibril besar letak atas tengkuk dia tu, pegang. Kenapa kena ada Buraq-Buraq? Saya nak jawab apa? Saya pun tak tahu. Tak, memang saya tak tahu, tapi budak buat soalan biasa lah. Maksudnya kenapa pakai Buraq? Lepas tu dia cerita, pasal apa Jibril tak buat macam ni? Jadi soalan tu perlu jawapan ke tak? Tak payah jawapan ada. Soalan yang tak ada faedah kita pakai. Tapi tak ada faedah pun sebab dia nak tahu, dia tanya. Tanyalah hang nak tanya. Tapi jawapan tak ada lah. Tak ada tu bukan apa sebab aku yang tak tahu.
Kalau ada orang tahu, tolong jawab lah. Okey. Di sini juga mengajar kita satu benda. Oh, 6 minit lagi. Saya galik ni. Isra' saja baru ni, Mi'raj tak tahu ke mana lagi ni. Maksudnya kena mari lain kali. Okey. Sifat Isra', kalau kita punya apa tu? Kita nak print, printer. Printer kita kan kalau kita nak print dia minta nak horizontal ke nak vertical. Horizontal, vertical. Kalau Isra' horizontal ke vertical? Melintang. Horizontal. Kalau Mi'raj bagi bunyi Tamil sikit. Vertical. Horizontal, vertical. Okey, satu melintang, satu menegak. Contoh. Bila sebut Mi'raj, kita tinggal dulu Isra'. Bila sebut Mi'raj, Allah cerita Mi'raj ni dalam apa? Surah Bintang, surah An-Najm kan. Kisah pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad. Waktu tu Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupanya yang asli buat kali yang kedua kan. Sebelum tu, waktu terima wahyu sebelum tu dah ada sekali, hak ni pun kali lagi. Jibril tunjuk rupanya yang asli. Kemudian makin mendekat, jadi hak sebagaimana biasa. Okey. Bila sebut Mi'raj, satu benda tuan-tuan. Bila Rasulullah mula meninggalkan bumi, pastinya meninggalkan apa dia? Sahabat-sahabat di bumi, musuh-musuh di bumi, orang yang beriman kepadanya di bumi, termasuklah orang yang menentang dan menolaknya di bumi. Konteks bila Rasulullah Mi'raj, bumi ni akan nampak makin besar ke makin kecil? Makin kecil. Kita naik, kita akan nampak bumi akan jadi makin kecil. Dia punya falsafah ialah apa sahaja problem, apa sahaja masalah yang melingkungi dan menghambat kita. Macam-macam Rasulullah hadap ni. Nak berdakwah susah, nak sebarkan kebenaran susah, semuanya di bumi yang Rasulullah tengah tinggalkan sekarang ni. Ketika Mi'raj itulah. Di situlah Rasulullah diterima oleh sahabat yang beriman, di bumi ni jugalah Rasulullah ditolak oleh mereka yang menentang Nabi. Dituduh macam-macam pun di bumi inilah. Hak sedih gembira pun di bumi inilah. Tapi bila Rasulullah Mi'raj, bumi yang macam-macam tadi yang Rasulullah tinggalkan akan semakin kecil. Kerana Rasulullah berhadapan dengan pemberian dan anugerah Allah yang lebih besar. Jadi bila nak terima hadiah, nak terima pemberian, nak terima anugerah daripada Allah yang lebih besar dan mengembirakan hati Nabi ni, dunia hak tinggal makin kecil. Tak terasa dah. Hiruk pikuk, hambatan-hambatan masalah, dia jadi kecil dah. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, hak kecil ni lah hak kita duk bergaduh sesama kita setiap hari. Hak Nabi tinggal, hak Nabi nampak makin kecil ni, kita lah, akulah yang paling hebat. Di mana? Kita duk sembang sini. Akulah yang paling terror di sini. Aku paling kaya, aku paling ramai pengikut, aku paling ramai follower, aku segala-galanya. Bunuh orang tu, fitnah orang ni, cincang orang ni, sepak orang ni, tampak orang ni. Di mana? Di sini. Segala-galanya hebat bagi kita di sini. Kalaulah diandaikan saya pemunya kepada alam semesta ni. Saya pemunya kepada alam semesta ni. Dan kalau kita lihat gambaran yang Rasulullah bagi, antara arasy Allah, kerajaan Allah dengan bumi ni umpama apa? Sebentuk cincin yang berada di padang yang luas. Tu perumpamaan. Padang tu takut spesifik sangat. Jadi kita buat stadium lah. Ini tak termasuk hadis Nabi kan? Takut hang tukar jadi takwil jadi stadium pula aku yang kena ni. Tak ada kena-mengena. Nak abad nak bagi senang faham. Kalau satu stadium tu, cincin ni letak pada bulatan sepak mula tengah padang. Kan ada bulatan sepak mula, letak cincin ni, kita pun duduk di podium utama. Besar mana nampak cincin? Tak nampak apa. Maksudnya kecil sangat. Kalaulah saya tuan punya kepada stadium tu, andaikan hak duduk bergaduh hak dalam cincin duduk di sepak mula tu, saya duduk lagu ni.
Tak ada kerja lain mereka ni. Kita duduk usah atas stadium. Kita punya stadium. Kita duduk gelak, orang hak duduk dalam cincin tu. Aku paling hebat dengar suara mereka ni. Aku hebat sekali. Aku kaya sekali. Kita duduk senyum. Hampa tak kenal aku lagi. Siapa? Aku pemilik stadium tu. Hang duduk dalam sepak mula baru. Kalaulah boleh diandaikan demikian. Tapi naik ke atas, meninggalkan semua ni. Sebab apa pun saja bila kita terima anugerah, kita terima daripada Allah, segala hak susah, hak sedih sebelum ni, dia akan jadi hilang lagu tu saja. Tuan-tuan perhatilah. Kita susah berjaga malam, susah jaga anak, susah hantar tuition, susah hantar pergi sekolah. Memang susah-susah, kejap masa, kejap duit apa. Last kali kalau anak beritahu, bapa saya dapat 10A. Apa perasaan? Tu hak ringkas-ringkas. Rasa berbaloi, rasa tak ada dah hak penat dulu, hak aku pergi hantar, hak habis duit, anak 10A. Hilang. Tu baru hak simple, kecil. Ni nak tinggalkan bumi tempat hambatan tu naik, nak terima satu benda yang lebih besar. Kerana proses Isra' dan Mi'raj ni untuk menghiburkan hati Nabi. Nabi sedih. Tahun tu tahun Amul Huzn. Isteri kesayangan meninggal. Bapa saudara yang selama ni jadi protect security keselamatan Nabi meninggal. Cuba dakwah di Taif. Terima ke tolak? Tolak, tuan-tuan. Baling batu. Rasulullah menerima bukan setakat kecederaan fizikal, kecederaan emosi. Fizikal kena baling dengan batu, fizikal kaki berdarah. Emosi kita nak bagi benda baik pada orang, orang tak mau. Kita nak cakap benda betul pada orang, orang tolak. Kita nak cakap benda hak dan kebenaran, diremeh-remehkan, diperli, dicaci maki. Cedera tak emosi? Cedera. Fizikal cedera, emosi cedera. Kematian isteri, emosi. Kematian pak saudara, emosi. Inilah waktu Rasulullah nak menghiburkan Nabi. Cuba tuan-tuan buat bandingan macam ni. Saya suka berfikir. Kalaulah konteks penggunaan buruk tadi. Kalau ikut keperluan, mana baik ketika Isra' atau ketika Hijrah? Diberi buruk pada Nabi. Saya buat perbandingan fikir macam ni. Ketika Isra', Nabi tak ada ancaman bunuh. Cuma Nabi sedih saja. Bunuh tak. Tapi ketika Hijrah, ada tak ancaman bunuh pada Nabi? Ancaman bunuh. Rumah Nabi dilingkung 50 orang. Keluar saja, perang. Kena bersembunyi-sembunyi. Duduk dalam gua. Orang hantar makan. Kena duduk 3 hari berjalan. Kena upah Yahudi di sana. Kalau otak kita lah. Agak-agak penggunaan buruk ni, baik Isra' ke, baik Hijrah. Kalau otak saya lah, tuan-tuan mungkin fikir lagu ni, otak saya, baik Hijrah lah. Orang nak bunuh, ni duduk rumah dia, naik buruk, sampai Madinah. Settle. Otak kita nak abad. Tapi Rasulullah hanya digunakan dalam Isra'. Hijrah guna tak? Tak. Nak menuntut apa? Keikhlasan dalam perjuangan. Nak menuntut nyawa, menuntut harta, menuntut pengorbanan. Harta tinggal, nyawa dalam 2 lagi. Kalau tertangkap, kalau kena berigat, duduk pula dalam gua. Orang hantar makan, hantar minum, tak ada lampu, tak ada apa. Semata-mata hanya Allah lah yang menjaga Rasulullah dan sahabat dia. Kalau kita, otak kita. Tapi poin yang terakhir, lebih dah 3 minit ni. Tak apa. Keharmonian dan keselarasan antara alam langit dan alam bumi. Ini poin paling penting. Apa pun dalam hidup, kalau kita nak bahagia, kita nakkan keharmonian, kita nakkan keamanan, kita nakkan keselesaan, harus diselaraskan perintah alam atas dengan konteks practicality di alam bumi. Select salah satu, tuan-tuan, benda yang tuan-tuan cari tak akan dicapai. Nak cari tenang tak dapat, nak cari bahagia tak dapat, nak cari keamanan tak dapat. Keselarasan. Contoh kita kata, alam atas memerintahkan kita solat. Kita di bumi buat sungguh solat. Dapatlah apa yang Tuhan nak. Alam atas perintahkan puasa. Kita puasa. InsyaAllah dapat apa yang kita nak. Sebab diselaraskan.
Tapi kalau Allah suruh solat, kita hari-hari tak semayang. Allah suruh puasa, bulan Ramadan tak tahu ke mana. Allah suruh berkahwin, kita berzina hari-hari. Allah suruh minum hak halal, arak kita togok hari-hari. Adakah kebahagiaan yang kita dapat? Kebahagiaan palsu ya, buat-buat seronok. Tapi dalam tu tak akan ada benda tu kalau kita tak selaraskan. Itulah sebab kenapa hari ini dengan sistem yang ada kita tak capai ketenangan yang hakiki. Kerana kita tak selaraskan antara atas dengan di bumi. Analogi yang paling mudah macam ni. Kalau tuan-tuan beli laptop atau komputer baru, biasanya kita akan bubuh apa? Nak bagi operation tu berjalan. OS dia kan, sistem operation system dia tu. Apa nama dia software tu? Microsoft. Memang dia dibuat kena bubuh Microsoft. Hak asli, hak sebenar, bukan hak duplicate, bukan hak tiru-tiru, bukan hak copy paste, bukan hak pirate, bukan hak jual tepi jalan. Bubuh hak asli, insya-Allah. Nisbah kata, ni pun manusia buat. Tapi nak kata bubuh hak asli, dia punya operasi TikTok, dia punya operasi cun. Type A keluar A, type B keluar C, type C keluar C. Gambar okey, main game puas hati. Tapi kalaulah software, aku beli hak RM5 tepi jalan. Nama apa? Microsoft juga. Bubuh hak tu. Nasib baik, okey. Nasib tak baik, tekan A keluar apa? Tekan A keluar D. Apa cikai sangat ni? Tekan A keluar D. Tekan Z keluar B. Tengok bila hak pirate. Game hak gambar elok-elok, orang tu jadi rupa lain dah. Sebab crash. Tak best ni lagu ni. Kereta dah jadi lori ni. Sebab dia dah jadi berbalang-balang. Macam-macam. Mungkin hang, mungkin apa. Sebab pirate. Jadi dia punya operation tu tak berjalan dengan baik. Sebab software dia tu. Software dia apa? Al-Quran. Software dia apa? Sunnah. Tak amal Al-Quran, tak amal sunnah dengan mengambil sistem lain atas nama sekular ke, atas nama liberal ke, atas nama pluralisme ke, atas nama nazisme ke, atas nama komunisme ke. Hak ni yang jadi tak ada ketenangan dan bermasalah. Sebab kita sedang menjadi apa? Sedang menjadi Tuhan-Tuhan baru. Kita menuhankan benda-benda tadi, menggantikan yang original, menggantikan yang sebenar. Kita cuba mencari kepuasan, ketenangan, try buat sekular. Tenang sekejap, tak ada. Ni tak puas hati, dia buat liberal. Tak puas hati juga. Ni dia buat komunis. Tak puas hati juga. Feminis. Tak puas hati juga. Lepas tu kau dia pih apa semua. Puas hati ke tak puas hati? Lah sekali semua tak puas hati. Lepas tu di mana kedamaian, ketenangan sebenar, kecuali dengan software dia. Selaraskanlah keharmonian alam langit dan alam bumi, nescaya selesai masalah. Ni kena letak sungguh-sungguh. Yang kita jadi bermasalah sebab tak selaraskan benda ni dengan betul. Kita tak mau pakai pun software yang Allah bagi. Kita nak hak manusia sama jenis macam kita yang buat. Yang atur. Fahamlah. Itu sisi tersirat. Sisi hak tersurat sungguh 9.38 saya kena berhenti. Tak boleh buat apa lah tu. Saya pun tak sarapan malam ni. Sekejap lagi baru nak sarapan. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi saya terpaksa stop di sini. Mungkin kita boleh ambil beberapa ibrah pelajaran daripada perspektif yang berbeza. Mudah-mudahan adanya kebaikan untuk diri saya yang berbicara dan seterusnya mudah-mudahan ada kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sepanjang perbahasan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.